السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan, menambahkan ma'rifah, melakukan segala ibadat yang diperdukan, menambahkan ibadat-ibadat yang sunat yang disyariatkan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang diredai, yang disayangi, dan melayakkan kita untuk menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sidang jamaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini Jumat 1 Oktober 2021 bersamaan dengan 24 Safar 1443, kita bincang tajuk mensyukuri nikmat dan melestarikan alam sekitar. Ini antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita para jemaah sekalian, iaitu apabila pintu-pintu masjid dibuka semula, angka kematian orang-orang yang ditimpa bencana Covid semakin kurang. Pusat-pusat kuarantin dah mula banyak yang longgar, yang kesunyian. Tanda-tanda kita kata insya-Allah akan berakhirnya wabak ini sudah ada cahaya di hujung terowong, sebagaimana kata orang KKM. Namun begitu, kita tetap kena menjaga keselamatan, SOP, kesihatan dan sebagainya, supaya kita masih boleh meneruskan kehidupan di atas dunia untuk menambahkan ibadat, untuk memakmurkan bumi Allah ini dengan perkara-perkara kebaikan dan kebajikan sebagai bekalan menuju ke alam abadi yang kekal, bermula dengan masuknya kita ke alam barzakh, iaitulah masuknya lubang kubur, berakhir ke dalam syurga nanti insya-Allah. Para jemaah sekalian, di antara syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla juga iaitulah bagaimana kita nak melestarikan, nak menjaga persekitaran dan alam sekitar supaya jadi comel, tidak ada sampah sarak sana sini, tidak ada benda-benda yang tidak baik. Kita tengok pemandangan pun comel, bukit-bukit yang ada dipelihara bukan digondolkan sesuka hati. Maka ini di antara nikmat yang perlu kita syukuri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah juga yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu,
Dan Allah lah yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintah Allah, juga memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat darinya. Surah Ibrahim ayat 32. Ayat ini mengajar kepada kita supaya menjaga alam sekitar. Ia adalah merupakan suatu amanah daripada Allah. Di samping itu, Allah menjadikan alam ini ada sunnatullah, ada ketetapan yang semestinya, yang tersendiri, yang mesti dituruti bagi mengelakkan sebarang kerusakan. Semua perkara ini mengandungi hikmah yang besar bagi kita manusia yang menumpang duduk di atas bumi Allah ini. Di antara nikmat yang Allah sebut, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Allah kata kami jadikan air itu, daripada airlah terbitnya benda-benda yang hidup. Manusia mari daripada air, hayawan daripada air, pokok pun daripada air. Maka air merupakan salah satu khazanah alam yang amat bernilai dan menjadi unsur yang paling penting di dalam kitaran kehidupan manusia dan alam sekitar. Sesungguhnya Islam sendiri mengajar umatnya supaya memastikan sumber air sentiasa bersih dan suci. Apatah lagi ianya sangat berkait rapat dengan ibadat kita. Kita nak solat ini bermula dengan apa? Bermula dengan wudu, mandi. Kerana itu Islam sangat menegah sebarang perlakuan yang boleh mencemarkan dan merosakkan sumber alam sekitar seperti sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya mensyukuri nikmat sumber air sungai yang sangat banyak di negara ini, bahkan kualiti air yang banyak, serta boleh diambil secara berterusan demi menjaga keceriaan alam sekitar semenjak bertahun-tahun lamanya. Kita mestilah akui bahawa sungai-sungai inilah yang memenuhi keperluan air bagi seluruh rakyat. Namun kita juga seharusnya sedar dan mengambil peduli dengan masalah kekurangan bekalan air akibat pencemaran sungai dan penggunaan sumber air yang tidak terkawal. Sememangnya pencemaran sungai di negara ini adalah sesuatu yang sangat merugikan kita semua. Merugikan kita semua, yang menguntungkan toke-toke kilang yang duk cuah air dalam sungai kita. Ramai orang yang campur sampah sana sini, bahan-bahan toksik dan bagaimana benda-benda yang berbahaya yang boleh mematikan hayawan dalam sungai dan mengotorkan air yang sebagai satu nikmat kepada kita. Maka amat malang bagi kita apabila masih ada segelintir masyarakat dan pihak yang terlibat dengan perindustrian dan perkilangan yang tidak bertanggung jawab apabila melakukan perbuatan mencemarkan sungai-sungai di negara kita dengan membuang sisa bahan kimia dan sampah sarap ke dalam sungai. Baru ya kita baca dalam berita, kita tengok ada satu kawasan orang yang terpaksa lemah, tak boleh bernafas. Jadi ini semua hasil daripada kerusakan yang dibuat oleh kerakusan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, yang sepatutnya kerajaan mempertanggungjawabkan mereka dengan peruntukan undang-undang yang keras, di mana perbuatan ini jelas suatu kemungkaran yang boleh membawa kepada kemusnahan alam sekitar, bahkan ia turut menjejaskan kehidupan orang lain. Allah Ta'ala memperingatkan kita bahawa berlakunya kerusakan di atas muka dunia ini mari daripada mana? Mari daripada perbuatan manusia. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, qala Allah Ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bermaksud telah zahir berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf. Mana kerusakan ni, sama ada kerusakan kecil
seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang, sampah sarap dan bagai-bagai, naik kereta tengok dia ada sungai, campur sampah daripada atas kenderaan, dan bagai-bagai perbuatan-perbuatan yang tidak bermaruah, yang tidak berakhlak kalau kita nak sebut di atas nama Islam. Dan juga zahar al-fasad, kerusakan berlaku di atas muka bumi ini dengan sebab tangan-tangan manusia yang melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma berbezanya umat ini dengan umat dahulu, umat ini ummatun marhumah, ummah Nabi rahmatan lil alamin, yang menyebabkan Allah tangguhkan pelaksanaan hukuman ke atas umat ini sehingga masa ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau umat dulu lawan Nabi, binasa. Lawan Rasul, hancur. Ada yang kena halilintar, ada yang digoncang bumi, ada yang tenggelam dalam bumi, ada yang tenggelam dalam sungai, dalam banjir dan dalam laut. Jadi para jemaah sekalian, inilah tanggungjawab kita. Slogan kerajaan mencintai sungai kita. Jadi comel kalau kita pakat jaga sungai kita, jangan dicuah sampah sarap sana sini. Mudah-mudahan ia selamat. Maka penjagaan sungai ini menjadi tanggungjawab semua. Bukan setakat hari sungai yang kita kena jaga. Bila-bila hari pun semuanya hari menjaga sungai. Kita ingat lagi sungai Durian kita ini, waktu ana masih lagi budak-budak remaja, comel air, jernih. Kita sambil menyelam tu nampak boleh tengok ikan. Lah ni nampak sampah, nampak benda-benda yang tidak selesa kepada hidup kita. Sebab apa? Sebab tangan manusia yang tidak menjaga, dan macam-macam lagi. Kita tak boleh tunggu sehingga turun kepala air barulah kita nak jaga sungai. Kita jaga sungai sebelum kepala air mari. Yang masalah lagi, kepala air itu Allah Ta'ala hantar jarang-jarang sebagai peringatan, tetapi kepala manusia yang tidak peduli dengan kebersihan, itu yang lebih dahsyat. Kerajaan buka tempat peranginan, pergi cantik, balik tinggal sampah. Di mana kesedaran kita dalam menangani, dalam menjaga alam sekitar itu? Anak baru je tadabbur surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala sebut, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh sekali rumah labah-labah. Jadi ada orang kata, orang yang banyak labah-labah di rumah dia ni, tak boleh kita biarkan dia kerana menjadi kefakiran. Kita kata tak ada dalam nas demikian. Tapi orang yang rumah dia terbiar, nak nyapu pemalas, sarang labah-labah penuh ni, lambang kepada kefakiran. Sebab apa? Tuan dia memang pemalas. Ini di antara yang kita boleh lestarikan dalam kehidupan kita, menjaga kebersihan. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa perkara yang perlu kita awat, kesimpulan dan ingatan kepada kita semua tentang penjagaan alam sekitar, khususnya sungai ini. Yang pertama, Allah SWT telah menjadikan alam ini ada peraturannya, ada sunnatullah yang tersendiri yang mesti kita kena jaga untuk mengelakkan kerusakan. Tak mau air keruh, jangan ada buat kacau di atas bukit sana. Yang kedua, sebagai khalifah yang menjaga alam ini, menjaga bumi ini, dilantik oleh Allah Azza wa Jalla kita sebagai pemakmur bumi. Apa yang patut kita lakukan? Kita bertanggungjawab terhadap pemeliharaan alam sekitar dan ekosistemnya. Gunakan akal dengan bijaksana untuk mentadbir dan mengurus alam ini. Yang ketiga, jadilah warga negara prihatin dengan mengamalkan kehidupan yang bersih, memelihara dan memuliakan sungai dan alam sekitar, serta jayakan kempen kerajaan dalam melestarikan alam sekitar di negara kita ini. Sebelum daripada kerajaan kempen, kita juga telah dikempen oleh Islam, sebagaimana yang selalu kita dengar, kebersihan itu sebahagian daripada tanda keimanan. Jadi biarlah kita nampak orang beriman, orang yang bersih. Jangan bila sebut bersih orang nampak Jepun, nampak orang tu nampak orang ni. Biar tengok sebut yang bersih orang nampak muslimah, iaitu ashab at-tahir, ashabun nazafah, sahibul qulubin nazafah wat tahirah, orang yang hati yang bersih, penampilan juga bersih, persekitaran juga bersih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Tidak ada jalan yang boleh menyelamat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Innallah yataqabbal minal muttaqin. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Maknanya bila sebut takwa, Allah kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banyak pintu-pintu kebajikan duduk di mana? Apabila kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini adalah minggu yang ketiga kerajaan, pihak penguasa agama negeri buka pintu. Walaupun seramai 40 orang dibenarkan, kita mengatakan lebih baik daripada tidak dibenarkan langsung. Hanya 4 orang. Mungkin kita rasa tengok kawan-kawan kita di negeri lain sudah dibuka pintu, maka kita kena bersyukurlah di atas pembukaan-pembukaan yang berperingkat-peringkat ini. Mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang kita akan dapat tengok sahabat-sahabat kita penuh dalam masjid ini dengan muka yang ceria, muka yang bahagia. Namun begitu, sebagaimana kata di para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Perkara yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Alhamdulillah hari Jumaat ramai orang pergi masjid. Hari tak Jumaat, kita cuba tanya sahabat-sahabat kita, imam-imam di mukim lain, tak cukup pun 40 solat Jumaat. Itu yang saya tekan awal-awal lagi, di mula-mula PKP dulu. Mula-mula dibuka pintu masjid, saya kata saya syukur pintu masjid dibuka. Yang saya bimbang pintu hati tertutup. Subhanallah. Pintu masjid dibuka, pintu hati tertutup. Orang buka pagar, buka pintu masjid, dia tak datang. Masih lagi selesa, tak apalah. Kita besok dah maya di rumah ni pakai jadi gini lah. Ini yang kita bimbang. Pasal itulah para kesihatan dan lain dia kata new normal, normalisasi baru. Kita bimbang normalisasi baru ni bila terlalu lama anak kita tidak dibawa ke masjid. Orang tua-tua juga tidak ke masjid. Hari Jumaat jadi hari relax ya, tak ada apa-apa, tak ada rasa satu tanggungjawab. Maka inilah yang kita menaruh kebimbangan. Manusia ni kalau sudah lama dia kalih. Sehingga kan pepatah Arab kata mali jurhin bimayyitin ilam. Orang mati ni kalau toreh tak berdarah. Kalau berdarah, kalau dia mengaduh lari kita. Di antara nak lembutkan hati kena pergi ziarah kubur. Tapi kalau hari-hari duk gali kubur, dia buah dalam lubang kubur tu. Ada sahabat kita ni dia gali kubur tengah malam. Gali kubur tengah malam. Sudah gali kubur letih. Nak tunggu mayat tak tahu pukul berapa sampai. Mayat daripada luar mari kereta. Tertidur dalam lubang kubur dia. Tidur seorang-seorang dia. Sedar-sedar pukul 4 pagi tengok. Aku seorang dah sini. Dia kata sedang molek munajat kita ni. Ulama kata kalau hati keras ziarah kubur. Apalagi kalau boleh masuk dalam lubang lahat tu tunggu mayat. Lagi lembut hati. Tapi kalau sudah biasa dah jadi tukar gali kubur, tak rasa apa-apa dah dia. Tengok mayat, tak apa lagi mayat, tidur pula. Boleh dia tidur dalam lubang kubur. Kubur di dalam satu tempat ni. Tok guru dulu dia gali lubang kubur ni untuk dia bermunajat situ. Anak pergi ziarah baru ni dia kata kena kunci dah pintu ni. Hal apa? Bukan orang pergi munajat, game mak kat ada tak jumpa tempat tidur, dia pergi tidur dalam lubang tu. Jadi tidak takut. Ini yang kita bimbang. Manusia ni kalau sudah terbiasa dengan satu benda, dia jadi bukan satu benda yang pelik bagi dia. Lama sangat tak solat Jumaat ni, kita bimbang nanti orang anggap Jumaat itu satu perkara sunat. Sunat itu. Dah ada dah orang gitu pada tu email kita nampak jerai pergi, kita relax lah. Kena bagi kesedaran.
Biar ada usaha. Ni ada sahabat kita, dia kata dia mari masjid, pintu kunci dah cukup bilangan. Dia pusing kereta dia pergi masjid lain, dapat lagi belum lagi bilangan. Maknanya usaha tu kena ada. Fas'au ila zikrillah. Kalau betul-betul tak dapat, baru kita balik solat zuhur di rumah. Barulah nampak jiwa tu nak. Ni kita bimbang, pintu masjid buka, pintu hati tertutup, na'uzubillah. Mari didiklah anak-anak, beritahu kepada anak-anak solat Jumaat ni wajib bagi semua orang laki-laki yang baligh, yang sehat, yang tidak musafir. Orang musafir ada akta lain, orang sakit ada akta lain. Tapi kita yang sehat walafiat ni kena usaha untuk dapat tempat. Jadi itulah usaha-usaha yang kita ada ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan dosa kita, maafkan kesalahan kita. Berapa minggu tak dapat hadir solat Jumaat dengan peraturan-peraturan. Kita kata Allahumma filana wa ala taqsidina. Ya Allah, ampunkan dosa kami di atas kecuaian dan kelemahan kita. Ya Allah, angkatlah wabak ini supaya kami dapat datang ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpah kurnia-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ke atas segala makhluk ini, hilangkanlah penyakit Covid ini, supaya hamba-hamba-Mu dapat kembali ke rumah-Mu ya Allah. Mereka cinta kepada rumah-Mu, mereka menangis tidak dapat hadir salat, mereka berusaha untuk datang tetapi mereka tidak berjaya. Maka bukalah pintu-pintu rumah-Mu dengan Engkau hilangkan penyakit ini ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Allahumma wafiq wali amrina tuanku sultan wa naibahu wa usratahu wa wuzara'uhu ila ma tuhib wa tardah. Allahumma hayyi' lahumul bitanatas salihah allati tadulluhum 'alal khairi wa tu'inhum 'alaihi ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.